Okay, siapa nak bacakan doa? Go. Okay, Amir Darwish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina himmataka wa asyur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, thank you Amir Darwish. Okay, sekejap cikgu sharekan screen. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Okay, boleh kan? Sekejap Okay. Okay. Okay, so hari ni cikgu akan kongsikan beberapa tips, okay, tips untuk kertas kimia, tapi fokus cikgu adalah untuk kertas 2 SPM. Okay, so cikgu harap kamu gunalah peluang yang ada ni. Mungkin cikgu kongsikan pengalaman cikgu adalah, okay, untuk kamu ambilkan petua-petua yang kamu boleh gunakan untuk kamu jawab kertas 2 SPM. Okay, okay, sebelum kita mula, cikgu kongsikan dulu quotes lah, okay, untuk kamu. Okay, cuba baca kat situ. Okay, boleh tak seorang bacakan? Siapa-siapa nak bacakan? Saya you. Okay, saya tu siapa? Adi. Heidi, okay. Adi, okay. You cannot change your future, but you can change your habits. Yes. And surely your habits will change your future. Baca semua you. Bacalah Adi. There is no elevator to success. You have to take the steps. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengurai ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Al-Ghazi. Okay, bagus Adi. Okay, so dah baca tu. Okay, so ini adalah motivasi untuk cikgu. Untuk cikgu pula, untuk kamu lah. Okay, so maksudnya kat sini apa? You cannot change your future but you can change your habit. Okay, and surely your habit will change your future. Okay, maknanya cikgu sentiasa sediakan pintu untuk kamu. Okay, sentiasa nak berikan terbaik untuk kamu. Okay, especially cikgu-cikgu kimia lah. Okay, tapi terpulang kepada diri kamu macam mana kamu nak gunakan peluang itu. Okay, cikgu dah buka pintu, kamu hanya masuk sahaja. Okay, dan bila kamu masuk, cikgu akan bawa kamu bersama-sama, kita bersama-sama untuk cemerlang dalam SPM. Okay, cikgu dah sediakan banyak, maknanya cikgu-cikgu di SMART dah sediakan pelbagai peluang untuk kamu berjaya. Okay, cuma kamu sama ada nak take the chance, the peluang, peluang yang ada tu untuk kamu gunakan SPM 2021 yang akan diadakan pada tahun depan lah, 2022. Okay, so apa pun cabaran yang kita hadapi, cikgu nak semangat kamu tetap kental, okay, dan jangan jadikan alasan untuk kamu down ke apa ke. Yang penting sentiasa berusaha untuk baiki diri untuk menjadi lebih baik. Okay, boleh? Okay, sebab kita mencari ilmu adalah jihad. Okay, so sekarang kita tengah berjihad lah. Okay, cikgu pun mengajar dan belajar lagi. Okay, kita sentiasa belajar mencari ilmu. Okay,
Okay, sebelum sebelum cikgu pergi lagi, okay, so cikgu nak bagi satu quiz. Okay, yang jawab ni cikgu akan bagi hadiah. Okay, so kita ada puzzle kat sini. Okay, okay, yang nombor 1. Okay, apa jawapannya? I'm a gas with 8 protons and 8 neutrons. Sorry lah sebab bahasa Inggeris sebab macam best sikit kan dalam bahasa Inggeris. Okay, siapa yang jawab nombor 1? Saya cikgu. Okay, saya tu siapa? Sebab cikgu dah share kita nampak. Din Sabki. Okay, Din. Nombor 1 apa? Oksigen betul cikgu? Yes, oxygen. Bagus. Okay, nombor 2. I'm a metal that is a liquid at room temperature. Okay, cikgu akan bagi hadiah ni. Okay, nombor 2. Siapa yang jawab? Okay, saya tu siapa? Farhan. Isfahan. Okay. Liquid at room temperature tu. Apa? Mercury. Yes, good. Okay, number 3. A particle with a positive charge. Cikgu bagi simple-simple je ni. Nombor 3. Go. Okay, siapa? Proton. Siapa? Nama? Iman. Iman. Okay, Iman. Bagus, Iman. Proton. Okay, yang warna hijau. Atoms with the same number of proton but different number of neutron. Nice. Okay, nice. Oh, baru ada Putri. Isotope. Okay, isotope. Bagus. Okay, number 5. I'm used to blow up balloons. Saya jawab. Saya nak jawab cikgu. Siapa? Alisha. Okay, Alisha. Okay, Alisha apa? Saya cuba cikgu helium. Helium. Okay, bagus. Okay, so ada 5 easy question lah kan. Okay, saja cikgu nak kita revise balik kan. Okay, so senang je kan. Okay, so 5 orang ni cikgu akan bagi hadiah nanti. Okay. Okay, so kita pergi untuk tujuan kita hari ini. Okay, so cikgu pergi dulu kepada keseluruhan format untuk kertas kimia. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya soalan. Okay, so kertas kimia kamu ada 3 kertas iaitu kertas 1. Okay, kertas 2 dan kertas 3. Okay, so kertas 1 kod dia 4541/1 lah. Kertas 2 kod 2 dan kertas 3 kod 3. Okay, kertas 1 adalah objektif. Okay, objektif ABCD lah dan aneka pilihan mengandungi 40 soalan. Okay, kalau sebelum ni SPM yang tahun ni lah, yang terakhir 2020, 50 soalan. So untuk kamu batch yang baru dikurangkan menjadi 40. Okay, so konstruk yang ditanya adalah hanya 4 saja, mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okay, masanya tidak berubah, 1 jam 15 minit. Sama macam kertas KBSM yang lepas lah. Okay, cuma item tu dikurangkan. Okay, kemudian untuk kertas 2, okay, kertas 2 masih sama juga dia punya item, berstruktur, respon terhad dan terbuka ni adalah bagi soalan AC. Okay, soalan AC. Okay, di mana dalam kertas 2 kamu ada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Okay, bahagian A 8 soalan. Kalau sebelum ni 6 soalan, sekarang dia ditambah 2 soalan. Tapi markah dia tetap sama iaitu 60 markah. Okay, bahagian B, bahagian AC dan C pun AC. Okay, kedua-dua ni adalah soalan AC. Okay, cuma bahagian B masih sama. Kamu ada diberi 2 soalan tapi kamu hanya pilih 1 soalan sahaja. Okay, nanti cikgu bagi tip macam mana nak pilih soalan mana yang kamu boleh jawab. Okay, and then bahagian C, kalau sebelum ni ada 2 pilihan juga tapi untuk kamu punya silibus baru hanya ada 1 saja. Kamu mesti wajib jawab. Maknanya tak ada pilihan lagi untuk bahagian C. Okay, so apa soalan yang keluar kamu jawablah. Dan insyaAllah lah cikgu rasa pelajar-pelajar smart semua okey kan. Maknanya kamu boleh jawab dengan baik. Okay, dan konstruk yang ditanya dalam kertas 2 adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Cuma ditambah dengan menilai dan mencipta.
Okay, ini yang soalan yang ke arah kebat lah. Okay. Maknanya kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, untuk kertas 3, okay, cikgu rasa kamu dah maklum, kamu ada ujian amali dan ujian amali tu akan dilaksanakan Februari tahun depan kan. Okay, so dan dalam ujian amali tu kita ada 3 item yang digabung untuk fizik, kimia, bio lah. Okay, dan satu item tu bernilai 15 markah. Okay, jadi semua total untuk kertas kimia adalah 155 markah. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Okay. So cikgu rasa ni cikgu-cikgu yang jibah pun cikgu apa dah kongsikan dekat kelas kan. Okay, semua cikgu revise sikit lah. Okay. Okay, kemudian kita pergi bidang pembelajaran. Okay, yang kita dah belajar. Okay, so kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5. So untuk tingkatan 4 kamu ada pengenalan kepada kimia, jiriman struktur atom, konsep mol, formula dan persamaan kimia, jadual bekalan unsur, ikatan kimia, asid, base dan garam, kadar tindak balas bahan buatan dan industri. Okay, dan tingkatan 5 kita dah pergi kepada kimia consumer dan industri. Okay, maknanya kita dah habis dah. Sekejap kita ambil one thing lah. Okay. Okay, ini kita dah settle. Okay, mungkin ada bahagian sabun belum sentuh sikit. Okay, kemudian sebatian karbon. Okay, ada kelas yang dah habis. Okay, kemudian kita ada 3 lagi bab, polimer, termokimia dan redox. Okay, dan 13 bab ni, okay, mesti kamu kuasai sepenuhnya. Okay, maknanya tak ada bab yang kata tak sukalah bab ni, tak nak baca, tak nak study. Okay, tak boleh sebab semua bab adalah berkaitan lah antara satu sama lain. Okay, kalau macam kita tengok jirim dan struktur atom ni, okay, mungkin soalan dalam kita sudah boleh gabungkan soalannya. Okay, kemudian kalau kita tengok macam bahan buatan industri, bahan buatan dalam industri, okay, soalan kita dulu dia suka gabungkan dengan yang ini, kimia consumer. Okay, gabungan 2 soalan ni. Okay, untuk jadikan satu soalan. Maknanya 2 bab ni digabungkan untuk jadikan satu soalan. Okay, so jadi kamu perlu kuasai ke semua bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, tak ada kata bab yang kena tinggal. Okay, itu yang penting lah. Okay, kemudian cikgu pergi kepada sikit saja cikgu sentuh kertas 1. Okay, sebab dia ada kaitan untuk kertas 2. Okay, so kertas 1 masa tetap sama 1 jam 15 minit. So kamu ada 40 soalan. Aneka pilihan ni maksudnya ada A, B, C, D. Okay, aneka gabungan ni dia ada yang Roman 1, 2, 3 dan 4. Okay, so kamu boleh buat pilihan jawapan yang tepat. Okay, kalau sebelum ni 50, cikgu selalu cakap dengan student cikgu, okay, kamu mesti target 40 ke atas. So jadi untuk 40 soalan tahun ni, cikgu nak kamu target 40/40. Okay, maksudnya kertas 1 ni menjadi lebih mudah dan kamu kena target full mark lah. Okay, kalau kata salah pun sikit je, 38/40. Okay, maknanya 35 ke atas tu mesti kamu target untuk dapat kertas 1. Okay, dan konstruk yang dinilai tu hanya ada 4 saja dan kertas 1 mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okay, arah kesukaran dia ada rendah. Aras rendah lah soalan yang aras rendah ada 20 markah. Aras sederhana 12 markah, aras tinggi 8 markah. Okay, kalau kata kamu kuasai aras rendah dan sederhana pun kamu dah ada nilai kat sini 32 markah. Okay, betul? 32 markah kan? So kita target 35 ke atas. Mesti target. Kamu kena letak satu matlamat. Berapa yang kamu nak target untuk dapat markah dalam kertas. Okay, ini untuk kertas kimia lah. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, good. Okay, kemudian contoh cikgu bagi kertas 1. Sedikit je cikgu sentuh. Contoh kertas 1. Okay, bila kamu jawab kertas 1, sebenarnya kamu boleh bersedia untuk kertas 2. Okay, macam mana nak bersedia? Kamu buat nota ringkas pada setiap soalan. Maknanya bukan jawab tulis jawapan saja. Okay, bila kamu buat nota ringkas, kamu
akan ingat dan kamu akan gunakan nota yang kamu buat tu untuk kamu jawab kertas 2. Okey, contoh kat sini beri soalan Sebatian manakah yang mempunyai formula empirik CH2O? Okey, jadi dia berkaitan dengan formula empirik kan? Okey, jadi kat situ kita buat nota ringkas tentang definisi formula empirik. Okey, so cikgu tulis siap-siap lah kat sini. Okey, formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Okey, formula empirik ni definisi dia sangat famous. Okey, mostly memang setiap kali soalan soalan exam, trial ke memang akan keluar. Tapi yang tahun ni dia tak keluar, atau yang lepas baru ni dia tak keluar formula empirik. Okey, jadi mana dah tahu kan dia keluar tahun depan. So kamu tolonglah ingat, okey, jangan tertinggal pun satu perkataan sebab definisi kena tepat dan macam mana nak ingat. Jadi cikgu kata kamu gunakan definisi tu dalam kertas 1 untuk kamu jawab kertas 1. Bila kamu guna kertas 1, kamu akan ingat dan kamu akan guna untuk kertas 2. Okey. So kalau tengok soalan ni ringkas saja kan, tapi daripada buat nota tu kita dapat tahu banyak benda. Okey, apa jawapan dia? B. B. Okey, B, betul? B. So, B. B. Paul. Okey, B. Baik. Okey, so jawapan dia B lah. Okey, yang mana mempunyai formula empirik CH2O. Okey, di mana C nisbah dia 1, hidrogen 2, oksigen 1. So B. Okey, betul. Okey, kemudian yang kedua. Okey, satu lagi. Okey, ni pasal formula empirik juga tapi dia kepada aplikasi. Kamu menggunakan maklumat yang diberikan. Okey, soalan bagi maklumat apa? Berat ferrum dan oksigen. Okey, dia bagi maklumat berat elemen. Okey, ferrum dengan oksigen. Okey, jadi dia nak kamu cari formula empirik. Okey, so kamu boleh contoh-contoh dekat kertas 1 kan, tak ada masalah. Cuma cikgu nak kamu belajar dengan sistematik. Maknanya kita gunakan aplikasi yang kita tahu pengiraan untuk kira formula empirik tu. Kita buat nota pada kertas 1, kemudian yang ini juga kamu boleh gunakan untuk kertas 2. Okey, so kat sini kita catatlah, maknanya kalau kita nak gunakan pengiraan formula empirik tu, kita buat satu jadual. Senang buat jadual kan? Okey, so letak maklumat jisim, bilangan mol, nisbah mol dan nisbah mol teringkas. Okey, so untuk jisim kita masuklah nilai dia berapa. Okey, kalau ada kertas boleh sama-sama kira yang cikgu. Okey, kalau kat sini 5.6 kan, ferrum, oksigen 2.4. Okey, kemudian dia suruh kira bilangan mol. Okey, so kita tahu bilangan mol, macam mana nak kira bilangan mol ni? Jisim bahagi jar. Okey, bahagi dengan jisim atom relatif. So kita tahu ferrum dia dah bagilah. Kertas 1 kamu jangan minta jadual berkala lah sebab memang diberikan maklumat pada setiap soalan. Jadual berkala dia akan beri untuk kertas 2. Okey. So jangan risau, memang akan ada maklumat pada bawah soalan tu dia bagi jisim atom relatif ferrum 56, so bahagi 56, so kamu dapat berapa yang ni? 0.1. Yes, good. Okay, yang oksigen 2.4 bahagi dengan 16. 16. Okay, dapat 0.15. Okay, kemudian nisbah mol nak buat macam mana? Bagi 0.1. Okey, kita bahagikan dengan mol yang terkecil. Okey, 0.1, 0.15. So yang paling kecil 0.1 lah. So 0.1 bahagi dengan 0.1. Dapat 1. So, yes, 0.15 bahagi dengan 0.1. Dapat 1.5. Ya, ini kita dapat 1, ini kita dapat 1.5. Okey, tapi kita nak nombor bulat. So apa yang kena buat? Darab 2. Yes, kita darabkan dengan 2. Ini darab 2, ini pun darab dengan 2. So yang ni kamu dapat 3, ini dapat 2. So formula dia Fe2O3. So jawapan dia apa? T. Ha? T. C. C.
Okay, tak nampak ke? Okay, so jawapan dia C jangan salah tu cikgu kata. Kertas satu kamu kena berhati-hati dan jangan salah jawapan. So nanti kena praktis banyak buat kertas satu. Dan sambil buat tu kita sambil buat kertas satu sambil buat nota juga. Okay, boleh? Bolehkah semua? Boleh. Okay, good Okay, so kita pergi kepada kertas 2. Okay, so ini adalah fokus utama cikgu. Okay, so kertas 2 sama juga masa yang tidak berubah. So 2 jam 30 minit. Okay, so ada 3 bahagian macam tadi cikgu kata. So bahagian A 8 soalan, bahagian B 2 soalan, bahagian C 1 soalan. Okay, so kertas 2 ni adalah kertas yang menyumbangkan markah terbanyak lah untuk kamu. Okay, so kalau boleh kamu kena target kalau sebelum ni cikgu kata 65 ke atas kan. Jadi kita nak target 80 ke atas. 80 per 100, 80 ke atas per 100. Okay, tapi kena tahulah macam mana cara nak jawab dengan betul. InsyaAllah cikgu akan kongsikan. Okay, so cikgu rasa semua boleh. Okay, pelajar-pelajar smart memang bagus. Okay, kemudian kita pergi. Okay, yang ni tadi macam cikgu kata untuk kertas 2 dia ada 6 konstrak, 5 atau 6 konstrak menilai mencipta tu dia boleh sekali lah. Okay, dan aras rendah 50 soalan, sederhana 30 soalan dan aras tinggi 20 markah. Okay, kalau kamu kuasai aras rendah dan sederhana pun kamu dah boleh dapat 80 markah. So memang bagus lah. Kalau kata aras soalan kebat kamu tinggilah tak boleh nak jawab kan. Okay, kamu dah boleh tapi kita target untuk soalan rendah dan sederhana dah boleh dapat 80 markah untuk kertas 2 kamu. Okay, dan pembahagian setiap soalan, okay, kalau soalan 1 memang dah adalah pembahagian yang ditetapkan untuk silibus baru ni. Okay, untuk soalan 1 dan 2 sama 5 markah. Soalan 3 6 markah, soalan 4 7 markah. Okay, soalan 5 8 markah, soalan 6 9 markah, soalan 7 10 markah, soalan 8 10 markah. Okay, so jumlah semua adalah 60. Okay, so kita target 60 untuk bahagian A. InsyaAllah. Okay, kemudian bahagian B ada 2 soalan esei. Kamu pilih salah satu soalan yang kamu rasa dapat beri markah yang terbanyak. Okay, kalau sebelum ni cikgu memang suruh target 18, 19, 18 ke atas lah. Okay, kita target 18 ke atas untuk soalan isi. Okay, ada pelajar tanya cikgu, boleh ke nak jawab dua-dua dalam dia nak jawab dua-dua soalan bahagian B. Dia kata tak nak pilih dan nak jawab dua-dua. Okay, tak ada masalah, kamu boleh jawab. Okay, tapi tengok kepada masa yang kamu ada. Okay, maknanya kalau kamu dah siap semua soalan, kita buat yang wajib dulu. Kalau kamu ada masa lebih dan kamu nak cuba jawab soalan, katalah kamu jawab soalan 9, kemudian nak jawab soalan 10 kan. Tak ada masalah. Okay, sebab pemeriksa dia akan cek kedua-dua jawapan kamu dan markah yang terbanyak tu akan dikira. Okay, tak ada masalah kamu nak jawab kedua-dua soalan. Tapi kalau masa tak sempat, cikgu sarankan tak perlu jawab lah. Kalau kamu dah jawab bahagian B dua-dua soalan, tengok masa ada sikit bahagian C belum jawab. Jadi kamu dah rugi masa kat situ kan. Bahagian C kamu tak sempat jawab, dah hilang 20 markah. Jadi kalau boleh kita buat yang wajib dulu. Kalau ada masa lebih kamu boleh jawab bahagian B satu soalan lagi. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, tak apa, kita jawab soalan bersama-sama. Okay, so cikgu sharekan panduan menjawab. Okay, untuk soalan struktur bahagian A, okay, soalan akan kalau kamu dah jawab kan soalan model pintas tu dan soalan yang sebelum ni kita dah buat. Okay, soalan untuk struktur dia akan bagi satu stimulus ataupun maklumat. Okay, so maklumat yang diberikan tu kita gunakan untuk menjawab. Itu panduan dia. Kemudian untuk soalan struktur, jawapan kamu ringkas saja,
tak perlu nak huraikan panjang-panjang. Kita bergantung pada soalan minta kan. Okay, kalau soalan minta pengiraan ataupun minta kamu buat perhitungan, jadi kena tunjukkanlah jalan penyelesaian. Macam tadi cikgu tunjuk macam nak kira formula empirik kan. So untuk formula kita buat jadual, tak ada masalah. Okay, jadi janganlah terus tulis jawapan FE2 O3. Macam mana kamu dapat tu tak tahu kan, tak ada jalan kira. Jadi kamu dah hilang markah kat situ. Untuk perhitungan ni biasanya memang 3 markah. Jadi kita tak naklah dapat 1 markah je, tulis jawapan je kan. Jalan kira tak ada. Jadi tak nak macam tu. Okay, dan cadangan penggunaan masa ini cadangan cikgu Okay, untuk bahagian A, kita peruntukkan 1.5 jam untuk 8 soalan ni. So kamu boleh target untuk kamu selesaikan bahagian A sekali dengan semak sekali. Okay, untuk 1.5 jam yang pertama kamu selesaikan 8 soalan struktur. Okay. Kemudian panduan menjawab bahagian AC. Okay, bahagian AC kita ada masa 1 jam lagi. So cikgu cadangkan penggunaan masa ni 1 jam. Kalau kamu boleh siap lebih awal, tak ada masalah lah. Okay, so ini adalah cadangan sahaja Okay, kemudian bahagian AC baca soal macam biasalah, apa-apa soalan pun kita baca dengan teliti. Okay, kemudian bahagian B kita pilih soalan yang memberi isi tepat dan terbanyak. Okay, kemudian rancang jawapan secara sistematik mengikut maklumat yang dikehendaki. Okay, setiap soalan dalam AC dia di hujung dia tu dia diperuntukkan markah. Jadi kita boleh gunakan markah yang diperuntukkan tu untuk sebagai panduan panjang jawapan. Okay, contoh kita ada 1 poin jawapan, jadi 1 poin tu bernilai 1 markah. So kalau kata soalan bagi 4 markah, so kamu mesti ada 4 jawapan. Ni untuk soalan AC so itu kita boleh gunakan sebagai panduan panjang jawapan yang kita nak tulis. Kalau soalan bagi 3 markah, janganlah kamu huraikan sampai 6 atau 7 markah kan. Memang, dan kamu hurai tu pun tak ada isi pun. Jadi pemeriksa pun macam, dia tengok pun macam tak ada apa-apa, so dia terus markah. Okay, dan berikan fakta-fakta utama. Okay, dan huraian jawapan tu boleh dibantu dengan gambar raja label, graf, jadual atau persamaan kimia. Okay. So gambar raja kalau diminta lukis, kamu kena lukis lah. Kalau tak diminta lukis, kamu nak lukis tak ada masalah. Cuma tak ada markah lah. Okay. Itu untuk panduan menjawab soalan AC. Okay. Okay, boleh ke? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Macam ada dekat ruang chat ni. Oh, kehadiran. Okay, cikgu Anne yang bagi. Okay. Tak ada apa-apa. Okay, so kita pergi. Okay. Cikgu kongsikan dulu apa kesilapan yang biasa pelajar buat. Okay, dalam soalan struktur dan dalam soalan kertas 2 ni lah. Okay, yang pertama, tidak memahami kehendak soalan. Okay, maksudnya kat sini, okay, contoh soalan tu dia minta kamu namakan. Cikgu buat warna lain lah. Okay, soalan minta kamu namakan. Okay, namakan garam yang terbentuk. Okay, contohlah garam ni adalah natrium klorida. Okay, tapi kamu letakkan apa? Formula NaCl. Okay, betul tak jawapan tu? Salah. Salah. Okay, so bila soalan minta namakan atau beri nama, so kamu kena beri nama. Okay, kamu tidak boleh menulis formula walaupun formula kamu betul. Okay, jadi kita mesti letak nama natrium klorida. Ini contohlah cikgu bagi So kalau letak NaCl salah lah. Letak natrium klorida baru betul. Okay, tapi kalau soalan disuruh tuliskan atau nyatakan. Okay. Tuliskan atau nyatakan, kamu boleh tulis nama ataupun formula. Tak ada masalah. Kalau kamu tak nak tulis nama, panjang sangatlah nama, tulis formula. Tak ada masalah. Okay. Nyatakan garam terbentuk, natrium klorida. Betul. Tak ada masalah. Itu yang cikgu tidak memahami kehendak soalan itu. Biasa kesilapan pelajar buatlah dalam kertas 2.
Jadi kamu bacakan soalan dengan betul lah. Nanti cikgu tunjuk contoh soalan nanti. Okey, kemudian menyalin semua soalan ni cikgu rasa Tajah Smart memang tak ada lah. Mesti semua akan jawab lah. Kemudian jawapan terlalu panjang dan umum. Okey, untuk bahagian struktur tak perlu panjang-panjang. Kita jawab dengan ringkas dan tepat. Okey, nak jawab panjang-panjang tengok pada soalan esei nanti. Okey, kemudian nombor 4, memberi lebih dari satu jawapan. Okey, contoh soalan dia minta berikan kegunaan karbon 14. Isotop karbon 14. Okey, apa kegunaan isotop karbon 14? Artifak. Okey, menentukan usia artifak. Ini soalan SPM hari tu dia tanya berikan salah satu kegunaan karbon 14. Okey, so mesti ada menentukan usia artifak. Okey, tapi kamu tak confident, kamu tulis jawapan yang kedua. Kegunaan isotop lain digunakan dalam rawatan kanser. Okey, kalau jawapan macam ni betul ke salah? Rasa-rasanya. Betul. Betul. Salah. Kenapa? Salah. Kenapa betul? Sebab dia menentukan usia artifak. Okey. So kalau soalan minta satu jawapan bagi satu contoh satu kegunaan kan isotop karbon 14. So jawapan dia adalah menentukan usia artifak. Tapi kamu bagi jawapan yang kedua dan jawapan yang kedua kamu tu salah, kegunaan isotop lain. Okey. Jadi automatik jawapan kamu adalah salah. Jadi kalau kamu nak bagi dua jawapan, berhati-hatilah. Maksudnya cikgu jangan jawapan yang kedua kamu membatalkan jawapan kamu yang pertama yang betul. Okey. Kalau kamu bagi dua-dua jawapan yang betul, tak ada masalah. Tapi kalau kamu ragu-ragu, cikgu sarankan janganlah. Okey. So kamu kena confident dengan apa yang kamu tulis. Okay, so jangan beri lebih daripada satu jawapan untuk bahagian struktur. Okay, kemudian yang kelima adalah masalah ejaan. Okay, ejaan ni penting kalau contoh larutan penaftalin. Penaftalin kan macam susah nak eja kan. Jadi untuk ejaan bahan tu, term dalam kimia tu mesti tepat Kamu tak boleh tinggal satu perkataan pun. Especially yang DLP lah. Okay, sini semua bukan DLP kan. Okey. Contoh macam aqueous. Aqueous. Okey, so ini dalam betul ke cikgu macam ni? Sorry. Aqueous ni sebab masa ni biasa dengan DLP kan. Betul ke aqueous tu? Betul. Okey. Tak boleh tinggal, terhilang E ke U ke, tak boleh Okay, so ejaan mesti tepat dalam kimia. Okay, kemudian memberi unit yang salah. Contoh dia tulis kepekatan. Kepekatan dia tulis mol je. DM -3 ni tak ada. Dia tertinggal. Tapi soalan nyatakan kepekatan. So jadi salah lah. So unit tu mesti betul lah pada kuantiti yang digunakan. Okay. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh. Okay, good. Okay, tulisan sukar dibaca. Nampak macam tak ada masalah kan? Tapi sebenarnya ini masalah besar juga. Okay, tulisan sukar dibaca. Contohlah yang cikgu jumpa. Contoh pelajar tu dia nak tulis fluorine kan? Okay, dia tulis macam ni. Fluorine. R ni akan sambung dengan macam tu. Dia letak R tu akan bersambung dengan I macam tu. Jadi bila kita baca dia jadi apa? Fluon. Okay. Padahal murid tu dia nak tulis fluorine. Cikgu faham, dia tahu jawapan tu adalah fluorine. Tapi disebabkan tulisan dia tu, dia dah jadi perkataan lain. Jadi automatik pemeriksa dia akan tulis pangkahnya. Walaupun dia faham kamu nak tulis fluorine. Jadi sayanglah dia hilang markah kat situ kan. Jadi tulisan tu
mana-manalah tulisan pelajar yang cikgu rasa yang adalah yang kalau kelas cikgu suruh betulkan, sila betulkanlah. Tambah sekarang ni macam hari tu first time kan, kertas disemak secara online kan, jadi kamu kena tulis dengan kemas, dan jelas. Jangan bersambung-sambung lah. Simpan dulu. Tulisan doktor kan nak bersambung-sambung kan, nak cerita-cerita nak jadi doktor kan, tak apa, simpan dulu. Kemudian, ni yang penting juga. Persamaan kimia tidak seimbang. So apa-apa persamaan dalam kimia, kamu mesti menulis formula yang betul. Ini memang kata asas lah. Formula kena betul, formula kimia lah. Dan persamaan kamu mesti seimbang. So baru biasanya kamu akan dapat 2 markah kat sini. Baru persamaan kimia tu tepat dan betul lah. Dan persamaan kimia kan kita belajar kan, semua tindak balas, semua ada persamaan kimia. Tu benda tak boleh lari lah dalam kimia ni. Dan persamaan kimia tu kamu kena tahu beza kan. Apakah itu persamaan ion? So kita dah buat kan persamaan ion dalam garam kan. So dah tahu persamaan, nak tulis persamaan ion. Persamaan setengah tindak balas ni kita akan buat dalam redox, atau persamaan keseluruhan ni pun dalam redox. Itu yang kamu kena tahu bezakan. Bila soalan minta tulis persamaan ion yang mana, tulis persamaan setengah yang mana, dan persamaan keseluruhan. So kena tahu perbezaan persamaan kimia. Kemudian tidak menyatakan warna bahan dengan tepat. Sorry, ini 6 cikgu salah. Plumbum 2 kromat. Tahu tak warna plumbum 2 kromat ni warna apa? Siapa ingat? Kuning. Kuning. Bagus Nas. So warna plumbum 2 kromat 6 adalah warna kuning. Ramai pelajar dia tak ingat. Pada eksperimen, apa cikgu rasa kita dah buat eksperimen ni kan? Eksperimen penguraian ganda 2 yang kita gunakan plumbum apa? Plumbum iodida dengan kalium kromat kan, CrO4. Contohlah cikgu bagi. Dan warna garam ni adalah berwarna kuning. Dan soalan ni memang ditanya dalam kertas 2 hari tu. Mostly ramai student tak ingat warna garam. So warna garam yang penting-penting cikgu dah beri nota apa semua. So tolong ingatlah. Dah ada tips macam mana ingat kan. So kamu cuba ingat warna-warna garam. Yang ada warna ni mostly garam lah. Warna-warna garam. So kena ingat. Kemudian yang ke-10 yang terakhir lah, isi padu dan kepekatan tidak dinyatakan dengan tepat. Contoh, kita nak guna tabung uji tapi isi padu yang kita gunakan 50 cm padu. Boleh ke macam tu? Boleh tak guna untuk tabung uji? Tak boleh lah, sebab tabung uji kan kecil je kan. Jadi yang boleh muat pun dalam 10 ml sahaja. Jadi kamu kena nyatakan isi padu dan kepekatan sesuatu larutan tu dengan tepat. Tak boleh sewina-winanya letak. So itu biasanya untuk kertas untuk soalan esei lah, nombor 10 tu. Let's do. So kita dah habis yang cikgu kongsikan. Belum lah, ada lagi. Sorry. Pemerhatian. Ada 16 semua. Pemerhatian. Biasanya bila soalan minta pemerhatian, pelajar keliru. Dia selalu memberi inference. Contoh, macam mana cikgu nak bagi apa contoh pemerhatian? Contoh apa nak bagi? Kita datang ide ni. Apa? Sudah. Contoh kamu nampak logam kuprum. So kamu kata logam kuprum terbentuk. Sedangkan soalan minta pemerhatian. Pemerhatian maknanya kita boleh nampak dengan panca indera kita. So kita tahu logam kuprum warna apa? Apa warna logam kuprum? Biru. Biru. Alamak. Apa warna? Hijau pula Alisha. Apa warna logam kuprum?
Kuprum. Kuprum warna apa? Boleh. Biru tu dalam ion kuprum 2. Warna Perang. logam dia. Perang. Perang. Okey, bagus. Okey, so logam kuprum berwarna perang okey. Yang biru tu ion kuprum 2. Okey, so ni logam kuprum. Okey, perang. Okey. So pemerhatian kita nampak pepejar perang. Sebenarnya yang ni kita akan banyak buat dalam redox nanti. Okey. So pepejar perang. Jadi kita kena bagi pemerhatian, bukan memberi inference. Tengok pada soalan yang diminta lah. Okey, kemudian bahasa penyampaian tidak memuaskan. Okey, bahasa yang kita gunakan mesti bahasa yang saintifik lah. Kamu tak boleh lah sebut dia, ia, tak boleh gunakan bahasa kamu nak gunakan dalam chemistry. Okey, so tidak sesuai. Okey, digunakan. Okey, so kita mesti guna istilah-istilah saintifik. Okey, kemudian tidak menyebut warna asal bagi sesuatu perubahan. Okey, yang ni bagi soalan yang melibatkan perubahan warna. Okey, bila soalan minta perubahan warna, jadi kamu kena mentionkan warna sebelum dan selepas. Nanti cikgu bagi contoh soalan. Okey, kamu tak boleh letak satu warna je. Okey, bila ni minta perubahan, so kita kena tuliskan apa yang warna sebelum dan selepas. Bagi pemerhatian tu lah. Okey, kesilapan gambar rajah. Okey, gambar rajah dilukis memang salah lah. Contoh gambar rajah nak pemanasan. Jadi kamu hanya lukis, tak ada pun tanda pemanasan. Kamu lukis gambar rajah lain. Gambar rajah campur larutan apa semua, ataupun gambar rajah pentitratan ke apa kan. Jadi memang salah lah, tak dapat markah kat situ. Perhitungan, macam tadi cikgu kata mesti tunjukkan jalan kira. Dan soalan AC bagi huraian eksperimen tidak memberikan kuantiti yang sesuai. Tadi macam AC padu dan kepekatan lah. So mesti ada kuantiti yang sesuai untuk kita huraikan eksperimen. Nanti cikgu bagi apa kuantiti yang sesuai untuk kamu gunakan. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? Boleh? Boleh ke semua? Boleh. Boleh Boleh. Good. Okay, so kita pergi kepada soalan. Okay, soalan pukul 9. Okay, so bila dapat kertas 2, okay, macam biasa apa-apa kertas. Sekejap, berhenti cikgu. Okay, kertas 2. Okay, apa-apa soalan peperiksaan lah, kita baca soalan dengan baik. Berikan jawapan yang ringkas dan tepat untuk kertas 2. Okey, yang penting kat sini kamu boleh gariskan arahan atau kata tugas soalan. Okey, contoh cikgu bagi soalan ni, soalan SPM 2020. Okey, nombor 1. Okey, dia bagi kat situ Raja. Boleh nampak kan? Raja. Boleh nampak ke soalannya? Boleh. Kita buat sama-sama tak adalah cikgu cakap seorang-seorang kat sini. Okey. Raja graf melawan masa bagi menentukan takat beku asetamida. Okey, kamu boleh gariskan kata kunci pada soalan tu. Okey, soalan graf dia nak tentukan takat beku asetamida. Biasa kita gunakan makmal naftalina kan. Jadi dia tukar asetamida, formula dia C2H5NO. Okey, dia dah bagi gambar dan maklumat pada kamu. Ini adalah stimulus dia lah. Okey, kemudian soalan A1. Nyatakan jenis zarah dalam asetamida. Jadi kat mana kita nak rujuk dekat maklumat tu? Kita nak tahu jenis zarah dalam asetamida. Boleh tak jawab? Okey, dia nak nyatakan jenis zarah. Okey, kat mana kita nak rujuk dari maklumat yang diberikan? Formula bagus. Okey, so kita tahu formula dia ini. C2H5NO. Jadi dia ada unsur karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Jadi ada berapa jenis zarah yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni? 4? 3. Okey, 3. So apakah jenis zarah? Pepejar cecair gas. Salah tu Alisha. Apakah Sebatian. jenis zarah? Ion. Sebatian pula. Ion. Ion, okey betul. Lagi?
Molekul. Atom dan molekul. So ini adalah prinsip asas kimia ya. Kejap cik. Kejap cikgu nak tengok kenapa Swiss. Okay, sekejap sebab Swiss nak. Okey, jadi 3 jenis asas, jenis zarah asas yang kamu kena tahu So kat sini kita nampak acetamida dalam jenis zarah yang mana? Jenis zarah yang mana? Molekul. Molekul, yes, betul. Okay, so kita tulislah jawapannya adalah molekul. Okay, so dapatlah 1 markah. Okay, kan? Okay. Kemudian yang kedua, apakah takat beku bagi acetamida? Dia nak takat beku. So kita highlight kan, kita gariskan apa soalan nak takat beku. Okay, so daripada kat sini kita tengok maklumat dekat takat beku tu dekat mana? Pada diagram rajah kan? Okay, so berapa takat beku acetamida? 60. 60. Ni kena study balik ni. Okay. Kat mana takat beku acetamida? 83. Ya, 83. Kalau kamu jawab 83 saja, salah. Kenapa salah? 83 darjah. Ya, kena ada unit. Tadi cikgu kata kan, mesti ada unit. Okay. So, jangan bagi nilai sahaja sebab dia nak takat beku. Okay, boleh? Sudah boleh jawab kan soalan SPM ni? Senang saja kan? Okay, so kita pergi yang seterusnya. Okay. Ini yang ketiga dulu. Okay. Apakah keadaan fizikal acetamida dari minit kedua dan ketiga? Tadi kita nampak kedua dan ketiga adalah di sini. Okay. Apakah keadaan fizikal? Apa keadaan fizikal? Berpejal. Ini senang je. Ini yang basic je kan. Berpejal. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Okey, sekiranya cecair acetamida disejukkan terlalu cepat kepada pepejal tanpa dikacau berterusan semasa penyejukan, lakarkan lengkung yang terbentuk pada ruang disediakan. Dia bagi ruang kat kamu. Dia bagi paksi X adalah masa dan paksi Y adalah suhu. Okay, dia minta kamu lakarkan graf. Okay. Masih ingatkah graf penyejukan lampau? Apa jadi pada graf penyejukan lampau? Ingat tak graf penyejukan lampau macam mana? Tak ingat. Kalau cikgu minta lakarkan, boleh lakarkan? Okay. Soalan ni yang ditanya hari tu. Okay, dan ada yang betul dan ada yang salah lah apa yang dia lukis. Okay. So kamu tengok balik graf penyejukan graf penyejukan lampau. Okay, apa jadi adalah bila kita sejukkan dia akan drop kepada bawah, dia akan naik balik dan turun balik. So ini yang kita panggil super cooling lah, dalam bahasa Inggeris kita panggil super cooling graph. Kat sini. Okay, so ini adalah penyejukan lampau. Sebab tu masa kita buat eksperimen takat beku naftalina, mengapa naftalina perlu dikacau? Kita kacau dengan termometer kan, perlahan-lahan. Okay. Dan mengapa kita letak dalam kelangkun kan untuk kita penyejukan naftalina. Ini yang kita nak elakkan supaya graf kita dia tak drop ke bawah.
Kita nak graf macam takat beku tadi kan, dia menurun, maknanya kita capai takat beku yang cantik lah macam ni kan. Kita capai takat beku yang macam ni kan. Okay, kita nak yang constant kat sini takat beku dia. Jadi bila kita tidak eksperimen kita tak kacau alternatif berterusan, kita akan dapat satu lekukan di bawah takat beku tu, di bawah yang kita panggil penyejukan lampau. So ini mungkin pelajar dia tak alert sikit lah pasal graf ni. Jadi tu cikgu kata lepas ni kamu kena telitilah setiap apa pun eksperimen yang kita buat. Okay, especially yang ada graf semua, okay, kamu kena tahu pattern dia macam mana. Okay, dan kat sini cikgu kongsikan, okay, untuk soalan yang melibatkan graf, okay, senang je kamu gunakan kaedah pistol, PSTL. Okay, kaedah pistol ni apa? P adalah paksi. Okay, soalan graf ni dia ada dua. Satu, soalan kami minta kamu lukis ataupun kamu lakarkan. Okay, so bila soalan lukis graf, nanti ada dalam modul pintas tu ada lukisan graf kan? Okay, P tu paksi X dan paksi Y mesti berlabel dan ada unit. Okay, biasanya satu markah lah. Okay, mesti berlabel dan ada unit. Dua-dua mesti berlabel dan ada unit Kalau kamu satu paksi tak label, maknanya satu paksi tak ada unit ke, memang salah. Okay, kamu tak dapat satu markah. Okay, kemudian skala yang sesuai ni terpulang pada data yang data yang kita dapat, berapa yang kita nak plan, skala apa yang kita nak gunakan, nisbah berapa, satu kotak nisbah 5 ke 10 ke kan. Cikgu rasa itu kemahiran yang kamu kena kuasai lah melukis graf. Okay, yang S tu adalah skala, yang ketiga adalah titik diplot dengan tepat. Maknanya apa keputusan yang mungkin soalan dah bagi jadual ataupun data, kemudian kita plotkan titik tu mesti diplot dengan betul. Jangan tersalah plot lah. Okay, dan kemudian lengkungan mesti licin. Kalau kata straight line, kamu mesti guna pembaris. Kalau kata lekungan ke macam ni, kalau tidak balas, mungkin ada lengkungan sikit. So yang bahagian lengkung je yang kita buat dengan tangan. Yang lain, yang garis lurus semua buat dengan pembaris. Okay, sebab pemeriksa dia boleh nampak tau. Bila kamu buat dengan tangan ke dengan pembaris, kita boleh tahulah ajar tu guna tangan atau pembaris. Ini kalau soalan yang lukisan graf. Kalau lakar graf, skala dengan titik kamu dah tak perlu buat. Maknanya dia kita perlu buat paksi X dan paksi Y, dan kita nak tengok lengkungan atau garisan licin. Garisan tu mesti licin lah. Kamu tak perlu buat tulis skala, tak perlu. Titik pun tak perlu plot. Ini untuk yang melakar graf. So kita guna kaedah pistol. Cikgu bagi tips lah untuk kamu gunakan. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh so ini untuk kegunaan untuk soalan AC juga. Okay, so ini untuk kaedah yang melibatkan graf. Okay, so ingat kaedah pistol Okay, so kita guna sampai bila-bila. Okay, kemudian soalan kedua. Jomlah kita buat. Okay, soalan nombor 2 dia bagi eksperimen mengkaji kereaktifan unsur kumpulan 1 terhadap oksigen. Yang ni kita bakarkan logam kumpulan 1 lah yang kita pernah buat dekat makmal, kalium, natrium, lithium kan. Kita panaskan dengan dalam balang gas dengan guna oksigen. Okey, kemudian soalan nombor 1, pergi pada soalan nombor 1, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan? Okey, maksud. Bila dia maksudnya dia nak definisi lah. Dan soalan kertas 2 kimia, okay, definisi ni dah jadi wajib lah, soalan yang wajib akan ada 2 atau 3 soalan, mesti ada definisi. So kita dah belajar definisi dalam kimia banyak kan. Jadi cikgu hanya cadangkanlah mungkin waktu kamu buat kelas GM malam-malam tu, mungkin kamu boleh buat sebulan tu, okay, minggu ni minggu definisi. Berapa definisi yang kita kena ingat. Jadi kamu tak adalah kata tertinggal lah sebab macam soalan ni tanya, okay, apakah definisi kumpulan? Nampak macam senang kan definisi kumpulan. Tapi ramai murid dia tak dapat bagi definisi kumpulan tu dengan tepat. Jadi cikgu sarankanlah mungkin lepas ni dalam kamu punya
discussion dengan GM kan, buatlah 1 minggu definisi kimia ke kan, untuk kamu hafal, sebab definisi dalam kimia kan banyak kan, kamu kena ingat kan. Jadi senaraikan apa definisi dan cuba ingatlah definisi tu. Okay, tak ada masalah lah kan. Surah pun boleh hafal kan, definisi mesti boleh hafal. Okay, kemudian apa kita nak jawab pada soalan tu, apakah definisi kumpulan? Apa definisi kumpul dalam jadual berkala? Laju menegak dalam Laju jadual menegak. Laju menegak. Okay, laju menegak je. Salah? Okay. Cikgu faham, kamu faham kumpulan adalah laju menegak, tapi untuk definisi yang cikgu kata kena lengkap dan tepat. Okay. So untuk kumpulan apa jawapan dia? Okay. Laju menegak. Okay, kita buat sekejap. Kita besarkan sikit. Okay, laju menegak, unsur dalam mana? Jadual berkala. Yes, jadual berkala unsur. Okay, so mesti lengkap kamu punya definisi. So memang tak boleh lari lah, memang akan 2 atau 3 soalan memang akan tanya tentang definisi. Jadi definisi ni kalau boleh kamu kena kuasai lah. Nanti boleh cuba buat macam mana nak ingat. Okay. Okay, kemudian yang kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, dia kata mengapa unsur W, X, Y terletak dalam kumpulan satu? Apa jawapan dia? Mempunyai 1 elektron pada petala terluar. Okay, mempunyai 1 elektron pada petala terluar. Okay. Salah. Okay. Jawapan betul tapi salah. Jawapan betul tapi salah. Okay. Ada jawapan lain tak? Logam yang paling reaktif. Logam yang paling reaktif. Itu memang totally salah lah. Mempunyai 1 elektron valence. Okay, mempunyai 1 elektron valence. Betul. Betul tapi salah lagi. Mempunyai ketepatan yang rendah. Okay. Di mana salahnya? Dia hanya tertinggal 1 perkataan sahaja. Apa yang cikgu tulis ni? Soalan menyatakan unsur, jawapan mesti tulis atom. Okay. Soalan memang dia akan tanya unsur. Jadi jawapan kamu mesti kamu tulis atom. Atom apa? Atom balik kerana atom. Okay. Atom mempunyai mempunyai apa? 1 elektron valence. Okay. Disebabkan perkataan atom ni sahaja. Okay, yang tak ada, jawapan kamu akan salah. Okay, so cikgu kata lepas-lepas ni, apa-apa soalan tanyakan unsur, jawapan kamu mesti gunakan atom. Okay, so atom WXY mempunyai 1 elektron valence. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Kemudian yang ketiga dia suruh susunkan kereaktifan WXY terhadap oksigen. Boleh susun tak? Macam mana kita nak susun? Kita tengok pada rajah tu. Nampak tak? Pembentukan gambar nyalaan tu. Okay, so macam ni kita nak susun mengikut tertib menaik. Dia nak tertib menaik. Maknanya dari kurang reaktif kepada lebih reaktif. So apa susunan dia? Apa susunannya? Kurang reaktif yang mana? X. Okay, so kita susun X. Lepas tu? W. Y. So X, W, Y. Okay, so tengok soalan dengan teliti lah. Kadang ada yang excited sangat nak jawab, dia susun Y, X, Y, W, X. Dah salah dah tertib dia. Okay, so soalan nak tertib menaik. So kita dari kurang reaktif kepada
lebih reaktif. Okey, boleh Okey, kemudian seterusnya, okey. Soalan sambungan dari tadi. Okey, dia kata 2.3 gram W bertindak balas lengkap dengan oksigen membentuk oksida W. Okey, nyatakan satu sifat fizik sebatian itu. Oksida W adalah ionik, sebatian ionik. Apa sifat fizik sebatian ionik? Ni kita belajar dalam ikatan kimia. Okey, boleh soalan hanya minta satu sahaja. Okey, boleh tak bagi kat cikgu satu sifat fizik sebatian ionik? Logam dan bukan logam. Logam dan bukan logam. Salah. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ya, mempunyai takat lebur atau takat didih yang tinggi. Okey, so kita boleh tulis kat sini mempunyai takat didih yang tinggi pun dah okey dah. Okey, takat didih yang tinggi. Okey, ada lagi tak? Banyak kan? Ada beberapa lagi kan? Okey, apa lagi? Ada lagi jawapan lagi? Mengkonduksikan arus elektrik dalam aqueous, dalam larutan aqueous. Okey, dia kata mengkonduksikan elektrik dalam larutan aqueous. Dalam aqueous dan larutan aqueous? Dalam larutan aqueous. Larutan Dalam aqueous. aqueous. Okey. Bagi yang contoh soal jawapan lain katalah kamu kata mengkonduksikan elektrik. Okey. So kalau kamu mau nyatakan mengkonduksikan elektrik sahaja, salah Kita mesti nyatakan mengkonduksikan elektrik ni dalam leburan atau larutan aqueous. Okey. Okey, so kalau mengkonduksikan elektrik ni ada dua keadaan, leburan atau larutan aqueous. Kalau kamu jawab dan pun sahaja salah. Okey, dia sama ada dua, leburan atau larutan aqueous. Kalau mengkonduksikan elektrik saja salah. Okey, so berhati-hatilah kalau bagi yang mengkonduksikan elektrik. Kalau takat didih, takat lebur, tak ada masalah. Okey, kemudian kita pergi soalan yang kedua, yang seterusnya. Okey, imbangkan persamaan kimia bagi tindak balas ilmiah. Ini dia suruh seimbangkan je, satu markah. Okey, berapa nilai W dan berapa nilai W oksida. Boleh tak seimbangkan? 4W. Yes. Tengok oksigen ada dua. Okay, oksigen ada dua, sebelah kanan ada satu kan. Okay, so jadi kita letak dua dulu kat sini. Okay, bila kita letak dua pada W, so W akan jadi 2 darab 2 kan. So jadi 4, so kita letak 4 kat sini. So dapat satu markah. Sebab ni dia suruh seimbangkan je, dia tak minta kamu tulis persamaan. Okay, apa yang seterusnya? Okay, yang ni yang penting. Okay, dia suruh kirakan ataupun hitung jisim oksida W yang terbentuk. Jisim oksida W yang terbentuk. Okay, macam mana kita nak kirakan? Okay, pengiraan dalam kimia. Okay, kalau kamu tengoklah pengiraan dalam soalan kimia, pengiraan dia menggunakan kaedah yang sama saja. Kamu tak perlu nak hafal banyak formula. Formula yang contohnya macam formula yang basic lah. Yang basic tu kena tahu. Okay, cuma kaedah yang kita nak gunakan dalam pengiraan tu, kita tak ada banyak lah macam kamu buat ADMAT ke apa kan. Okay, so untuk apa-apa pengiraan dalam kimia, kita gunakan kaedah silang yang cikgu letakkan nama monimorph. Monimorph ni apa? Mo is mole, nimo tu adalah nisbah mole. Okay, formula ni adalah formula kimia yang kita belajar dalam formula dan persamaan kimia ni. Apa formula kimia yang kita tahu tu, kena tahulah basic ni apa dia. Formula kimia yang kita dah belajar. Kalau kita nak cari jisim, kalau jisim adalah bilangan mol darab dengan jisim molar kan, cikgu letak JM kan. Ini yang basic lah. Okay, kalau soalan minta isi padu,
Isi padu adalah bilangan mol kali dengan isi padu molar, IM. Isi padu molar, jangan risau, soalan akan beri pada tekanan pH atau pada suhu bilik. Tak ada masalah. Kemudian apa lagi satu adalah kita nak tahu apa? Bilangan zarah kan? So ini basic yang asas formula yang kamu kena tahu. Bilangan zarah di mana bilangan mol darab dengan nombor Avogadro Na. So ini adalah formula kimia yang kata prinsip asas yang kamu kena tahulah. Okay. So kalau kita tengok pada soalan ni, dia nak jisim oksida W. Okay. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita tengok apa yang soalan beri dan apa yang soalan minta. Jadi kita buat macam dua kolom. Sekejap, cikgu tunjuk kat sini. Kita guna warna lain lah. Okay, dua kolom. Okay, so apa yang soalan beri, kita letak dekat kolom yang pertama ni, W. Apa soalan minta? Dia nak oksida W2O. Okay, kemudian kita letaklah kat sini apa yang cikgu kata dulu adalah bilangan mol. Kita nak cari bilangan mol. Okay, W, bilangan mol W. Okay, dia dah bagi jisim ke atas kan? Bilangan jisim W kan berapa? 2.3. Kita nak cari bilangan mol, kita bahagi dengan berapa? Bahagi dengan apa? Jisim molar. Jisim molar. Berapa jisim molar? Okey. Kat sini cikgu ramai pelajar dia tak baca soalan dengan betul. Tengok apa yang dia bagi pada soalan ni adalah jisim molar oksida W. Dia tak bagi pun jisim molar W. Kat mana kita nak dapat jisim molar W? Kat mana kita nak dapat? Tu nak guna jadual berkala tu. Kertas 2 tu dia bagi jadual berkala kan. Dia nak suruh kamu tengok berapa jisim molar W. Kalau tak jadual berkala tu tak guna kan. Okay. So kat sini kena berhati-hati sebab kita tak boleh bahagi dengan 62. Jadi W tu kita tahu adalah natrium. So kita bahagi dengan JR natrium iaitu 23. Kan? So kita dapatlah berapa? 2.3 bahagi 23. Dapat berapa? 0.1. 0.1 mol. Okey, kemudian yang kedua kita nak apa? Kita nak buat nisbah mol. Teknik yang kedua tu cikgu bagi, nisbah mol. Okey, nisbah mol ni nak rujuk pada mana? Kita mesti tengok balik kepada persamaan yang kamu seimbangkan tadi. Okey, nampak tak tadi kita kata apa? 4W bersamaan dengan oksigen ni dah tak guna dah. Yang tak guna ni kita pangkas siap. Okey. 4W bersamaan dengan 2. Apa ni? Maknanya 4W menghasilkan 2W oksida. Okey. Jadi kalau ini 0.1 mol, kat sini 4 mol lah kan? Okay, berapa mol W oksida? Berapa? Kita buat nisbah mol. Separuh kan? Separuh dia jadi berapa? 0.05 mol. Okey. Tapi kita belum menjawab pada jawapan pada soalan. Soalan nak apa? Jisim. Okey, jisim. Jadi kita pergilah formula mana kita nak guna. 1, 2, 3. Mana nak guna? Nak guna formula mana nak cari jisim? Okay. Satu lah kan. Maknanya 0.05 baru kita gunakan JFR ini bagi tu iaitu 62. Okey, 62 gram per mol. Okey, so kita dapat berapa? 3.1 gram. Okey. So ini yang cikgu panggil kaedah silang. Maksudnya kita silangkan maknanya sini tak ada, sini tak ada. Kita isikan yang mana soalan beri dan mana yang soalan minta untuk carikan. Kamu boleh buat kaedah ni untuk senang lah. So ini cara pengiraan dalam kimia. Okay, dia hanya guna kaedah yang sama saja. Jadi biasanya memang 3 markah. Okay, 3 markah. Okay,
ini satu markah, ni markah yang kedua dan ini markah yang ketiga. So 3 markah tu banyak kan? Okay. So kalau boleh jangan salah lah. Kamu hanya guna kalkulator saja. Tak perlu nak congak-congak. Jadi bila dah tahu kaedah ni, kaedah yang sama saja kita gunakan dalam soalan struktur, soalan esei. Jadi mudah untuk kamu skor untuk bahagian pengiraan. Okay. So jangan hilangkan markah kamu. Okay. Cikgu dah markah semua orang cikgu dah bagi 100. Okay. Terpulang pada kamu nak kurangkan berapa. Okay. Okay, kemudian yang keempat. Okay, boleh ke tadi? Boleh ke? Ada soalan tak? Ada soalan? Tiada. Tiada cikgu. Tiada. Okay. Kemudian yang keempat. Okay, yang keempat soalan tanya. Oksida W larut dalam air menghasilkan larutan tidak berwarna. Apakah pH larutan itu? So ini balik kepada tindak balas kumpulan 1. Tengok balik tindak balas kumpulan 1. Okey, bila kita buat pembakaran logam kumpulan 1 dengan oksigen, dia menghasilkan oksida logam kan? Maknanya W2O. Okey, tapi bila kita larutkan dalam air, apa hasil yang kita dapat? Okey, kumpulan 1 ni dikenali sebagai nama lain untuk kumpulan 1 apa? Kumpulan apa? Logam alkali. Yes, logam alkali. Jadi larutan yang dihasilkan tu mesti adalah larutan yang beralkali. Okay, WOH. Seimbangkan 2 kat sini. Okay, jadi dia tanya pH larutan ni, larutan beralkali ni. Okay, berapa pH yang kita nak letak? Kalau soalan keluar macam ni. Boleh tak bagi pH larutan beralkali ni berapa? 8. 8. Okey. Berapa pH larutan beralkali? 8 sampai 14. 8 sampai 14. Okey. Tapi ni kita nampak macam apa ni? Oksida W ni adalah natrium kan, NaOH. Jadi dia alkali kuat kan. So kita boleh kamu boleh letak pH 8. Okay, so range yang diterima adalah pH 8 hingga 11. Okay, pH 8 hingga 11. Kalau pelajar letak 8.3, betul. Sorry 8.3. Sebab apa? Sebab kita ada juga pH meter. Kalau letak point. Okay, so ini pun betul, ini pun betul. pH 9 boleh, pH 10 boleh, 11 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi kamu bagi satu nilai saja. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okay, yang seterusnya. Seterusnya, bila soalan minta huraikan dengan ringkas. Okay, contoh cikgu bagi contoh soalan ni. Okay, dia bagi gambar raja lalu campuran. Campuran apa? Campuran plumbum 2 karbonat dengan plumbum 2 nitrat. So plumbum 2 karbonat ni apa? Kategori jenis garam apa? Garam apa? Garam tak terlarutkan. Yes, satu garam yang ini adalah garam yang tidak terlarutkan kan. Okay. Cikgu tulis ringkaslah garam tidak terlarutkan, tidak terlarutkan. Okay. Kalau yang ini adalah garam nitrat kan. So garam nitrat semua terlarutkan. Okay. Dia bagi garam dalam bentuk serbuk, dia campurkan. Okay. Kemudian dia minta kamu huraikan dengan ringkas bagaimana kedua-dua garam ni dapat diasingkan. Okay. Dan kita nampak pembahagian markah kat sini adalah 3 markah. Jadi kamu mesti ada 3 point untuk kamu huraikan dengan ringkas pada jawapan kamu. Macam mana kita nak huraikan dengan ringkas? Okay, apa kaedah yang kita nak gunakan untuk pisahkan 2 garam ni? Okay, boleh tak jawab? Apa first step yang kita nak buat? Boleh? Ada jawapan?
Turaskan. Okey. Ganja dua. Apa dia? Cik tak dengar. Penggunaan ganda dua. Okey, sini dia bagi 2 garam. Macam mana kita nak pisahkan? Kita nak buat penyelesaian masalah ni. Turas. Okey, kalau kamu turas. Masukkan air. Okey. Kalau dua-dua garam ni dalam bentuk serbuk. Kalau kamu nak turas, kamu nak ambil apa? Kita akan dapat balik dua-dua garam tu dalam bika kan? Okey. So dia nak tengok kamu kemahiran berfikir kamu. Apa yang perlu kamu buat adalah kita tambah air. Air apa? Air suling lah. Okey. Okey, yang first kita adalah tambahlah. Sorry, tadi warna biru kan. Okey, tambahkan tambah air suling ke dalam campuran. Okey, dah tambah nak buat apa? Biar je. Turas. Yes, tambah air suling ke dalam campuran dan kacau. Okey. Campuran. Okey, kemudian lepas dah tambah air dan kacau, lepas tu baru kita buat apa tadi? Dah sebut dah tadi? Yes, turaskan campuran. So dah ada point 1, point 2. Okey, dah turaskan apa point yang ketiga? Bilas. Yes, bilaskan dengan air suling. Okay, simple saja. Tapi dia nak kamu fikirkan apa penyelesaian untuk kita buat pada rajah tu, campuran 2 garam tu. Okay, so kat sini boleh dapat 3 markah dah. Okay, markah yang pertama, okay, kedua dan ketiga, full mark. So hurailah dengan ringkas je, tak perlu nak panjang-panjang nak cerita panas. Dah turas tu nak anda bilas tu nak panaskan balik, nak dapatkan, tak perlu. Okay, so ini bukan soalan esei. Soalan struktur kamu hanya cakapkan poin yang ringkas dan tepat. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, good. Boleh. Okay, so harap semua masih steady lagi. Okay, bagi soalan yang melukis gambar rajah. Okay, 1 atau 2 soalan dalam kertas 2 memang dia akan minta kamu lukis gambar rajah. Okay, gambar rajah yang apa-apa gambar rajah yang dilukis, yang pertama lukisan kamu tu kena betul lah. Maknanya betul alat radas yang digunakan, dan alat radas yang digunakan tu berfungsi lah. Maksudnya berfungsi tu juga kata macam mana? Berfungsi tu maksudnya maknanya kalau ada salur tu tak boleh tertutup kan, mesti terbuka. Kalau kita panaskan tiup tabung tiup pembakaran tu mesti tertutup dengan gabus kan. Kamu tak boleh biarkan terbuka, nanti gas terkeluar. Itu maksudnya berfungsi. Okay, dan mesti label. Okay, gambar rajah ni biasanya memang 2 markah sahaja yang diperuntukkan. Okay, kalau soalan minta gambar rajah yang ada larutan, so kamu mesti buat tanda dash. Larutan dash. Leburan tak apa, tak perlu buat dash. Okay, dan untuk panaskan kita guna simbol arrow ni. Mesti simbol panaskan. Kita buat arrow dan kita tulis panaskan. Okay, jadi contoh soalan yang cikgu bagi ni SPM 2018. Cikgu rasa memang dah ada bincangkan. Okay, so soalan garam ni memang soalan dia suka bagi flow chart macam tu kan. Okay, jadi kat situ kita dapat clue lah. Okay, gambar kalau kamu tengok soalan ni. Okay, dia bagi garam P garam P bila kita panaskan, macam ada orang masuk. Okay, gambar P kita panaskan. Okay, dia kata dapat garam Q yang kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Dia bagi clue kat situ. Jadi kamu tak ada masalah untuk dapat jawapan. Kat situ dah dapat tahu dah garam Q ni apa. Okay, dan membebaskan gas Y tanpa warna. Okay, apa dia garam Q tu? Pepejal apa? Kuning, panas, putih, sejuk. Ingat lagi tak? Zinc. Zinc. Zinc apa? Zinc Zinc karbonat. Zinc carbonate. Zinc oxide.
Zinc oxide, zinc oksida. Okay, sini zinc karbonat ni kat sini lah. Sebab pemanasan garam karbonat kan menghasilkan sebatian oksida logam dan ni gas apa ni? Karbon Dioksida. dioksida. Okay, so dia tulis nyatakan nama garam. Nyatakan nama garam, so jadi kita mesti tulis nama. Okay, so garam kat sini adalah karbon dioksida. Okay. Okay, boleh Okay, kemudian cikgu nak mention jawapan yang kedua tu, soalan yang kedua tu. Dia kata, lukis rajah berlabel untuk susunan radar pemanasan garam P dalam tindak balas 1. Dalam rajah anda, tunjukkan bagaimana untuk mengesahkan gas yang terbebas. Okay, kita nak buat pengesahan gas karbon dioksida menggunakan apa? Karbon dioksida kita guna apa? Larutan apa? Air kapur. Yes, air kapur. Tapi dia nak gambar rajah. Jadi kita kena lukislah gambar rajah pemanasan. Okay, boleh tak lukis? Boleh tak lukis? Ingat lagi tak gambar ni macam mana? Kita guna apa? Okay, kita guna tabung didih kan? Okay, lagi satu cikgu nak ikat. Bila lukis gambar rajah, kamu gunakan pembaris. Okay, so ini adalah tabung tabung didih. Kemudian kita nak panaskan kan. Kita nak alihkan kepada air kapur. Okay, so ini tabung uji lah. Okay, so jadi kita letak. So ini gas yang terbebas, so kita mesti tutup lah. Tutupkan tabung didih ni dengan gabus. Okay. Gabus kamu tak boleh tenggelam lah ke dalam. Maknanya mesti ada yang terkeluar sedikit. Kalau kita lukis semua tenggelam, jadi seolah macam tabung didih tu longgar kan. Jadi tak berfungsi dengan baik lah. Okay, jadi logam, katalah ini adalah garam P. Okay, dan garam P ni kita panaskan. Ini adalah simbol panaskan. Okey, kemudian kita guna air kapur kan. Okey, air kapur, so larutan, tiup ni mesti tenggelam dalam air kapur. So ini adalah lukis dash lah. Air kapur. Okey, ada lagi tak yang tertinggal? Ada lagi yang tertinggal? Apa yang tak ada? Kena labelkan ke tabung uji tu. Tabung didih. Okay, boleh labelkan tapi tak perlu labelkan semualah. Kita labelkan yang penting-penting. Garam P, panaskan, air kapur. Okay, apa lagi yang tertinggal? Cuba tengok gambar tu. Pemegang tabung didih. Pemegang tabung, okay, retort stand lah. Kan? Kaki retort kan? Okay, jadi tu cikgu kata kena berfungsi. Kalau kamu tak lukis kaki retort, seolah macam gambar tabung didih tu akan jatuh lah. Itu yang kata tak berfungsi tu. So kaki retort tak perlulah nak lukis kaki retort semua. So kita hanya buat macam ni. Kaki retort. Okay. So kat sini pun boleh letak juga kalau guna kaki retort. Okay, better letak dua-dua lah. Okay, maknanya ada pemegangnya. Okay, dan biasanya pelajar dia terlukis arrow ni, dia lukis kat sini. Dia lukis arrow panaskan ni kat sini. Betul tak? Salah. Salah Sebab seolah-olah macam dia panaskan retort stand pula. Dia bukan panaskan garam tu, dia panaskan retort stand. Jadi memang salah. Kamu tak dapat untuk markah yang berfungsi tu. Berlabel saja dapat. Okay, jadi kita naklah hilang 2 markah. So gambar rajah kamu mesti berfungsi dan berlabel. Itu yang cikgu masukkan. Okay, mesti jangan hilangkan markah lah dekat soalan yang melukis gambar rajah. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, kemudian, okay dah pukul berapa dah? 9.30. Okay, tak apa. Soalan esei nanti cikgu terus pergi cepat. Okay, so ini cikgu rasa yang ni okay dah. Okay, kejap. Okay, yang ni. Okay, soalan ni senang saja. Okay, ni pun melukis gambar rajah. Tapi dia nak gambar rajah ikatan. Ikatan apa? Ikatan covalent. Okay, cuba tengok soalan ni. Ini soalan SPM sebelum ni juga. Okay, dia bagi unsur hidrogen
lithium, fluorine. Okay. Dia kata pilih dua unsur berbeza yang boleh bertindak balas membentuk satu sebatan kovalen. Dia nak ke sebatan kovalen. Jadi unsur mana yang akan bentuk sebatan kovalen? Okay, sebatan apa dia? Fluorine dengan hidrogen. Ya, bagus. Okay, so kat sini dia kata pilih dua unsur. So kalau kita tulis lah hidrogen dan fluorine. So ini yang tadi cikgu kata tulisan tu dia tulis RI tu bersambung jadi memang automatik salah. Okay, so kena tulis betul-betul hidrogen dan fluorine. Okay, kemudian kita nak lukis gambar rajah pembentukan ikatan. So kena lukis susunan elektron lah. Okay, so kita lukis hidrogen. Okay, first hidrogen kita mesti ada nukleus. Nukleus mesti wajib lukis Kemudian hidrogen dia ada satu petala kan. Okay, kamu lukis yang cantik lah. Kita cantik. Okay, kemudian dia berkongsi kan. Ikatan kovalen berkongsi okay, dengan fluorine. So fluorine kita buat kat sini petala terluar dia. Okay, kita tahu hidrogen dia punya ni adalah 1. Kalau fluorine berapa susunan dia? 2 berapa? Fluorine 27. 27. Okay, so dia ada petala yang pertama. Okay, ni nukleus dia lah fluorine. Okay, so petala pertama dia 2. Okay, kemudian ada 7. 2, 4, 6. Okay, so dia berkongsi 1 lah. Okay, 1 bagi dekat hidrogen bagi dekat fluorine. So ini adalah gambar rajah menunjukkan perkongsian elektron. Okay, so pembahagian markah adalah satu adalah pada nukleus. Okay, maknanya markah yang pertama lah, satu markah adalah nukleus. Mesti ada nukleus kalau lukis susunan elektron. Nukleus dan bilangan bilangan elektron kena betul. Bilangan elektron. Okay, kemudian yang kedua baru kita tengok perkongsian. Sharing elektron. So baru dapat 2 markah. Okay, ada pelajar dia lukis struktur Lewis. Okay, F, H kan, struktur Lewis macam ni. Okay, dia letak sharing kat sini dan sini. Okay, kalau macam ni betul tak? Dia lukis struktur Lewis. Betul tak jawapannya? Tak. Tak betul. Okay, tapi kat sini akan dapat 1 markah. Kenapa? Dia tunjuk ni perkongsian elektron ni. Tapi soalan yang apa ni? Ini P1, P2 Okay, poin yang pertama dia tak dapat. Sebab apa? Dia tak tunjuk nukleus. Nukleus dia tak ada. Bilangan elektron dia tunjuk tapi nukleus tak ada. Jadi kat sini hanya dapat 1 markah saja. Okay. Dia faham. Cuma dia bagi struktur Lewis. Okay. Tak ada masalah. Okay. Kemudian ketiga. Soalan ketiga, tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu. Okay. Lithium bertindak balas dengan fluorine. Fluorine kita tahu. Fluorine adalah gas apa? Gas apa? Fluorine. Kumpulan mana fluorine? 18. Kumpulan? 17. Dia kumpulan apa? Halogen kan? Fluorine, klorin, bromin, iodin. Okay. So jadi bila kumpulan halogen dia mesti wujud sebagai 2 atom F2 lah. Okay, jadi sebatan yang terbentuk adalah lithium fluorida, LiF. Lithium fluorida. Ion lithium bercas 1 positif, ion fluorida bercas 1 negatif. Okay, kamu silangkan charge dia lah. 1, 1, 1, 1, so dapatlah LiF. Ini menulis persamaan kimia. Jadi formula kena betul. Okay, kemudian baru kita seimbangkan. Jadi kita nampak F kat sini ada 2 F. Kat sebelah kanan ada 1 saja. Jadi kita nak buat apa? Letaklah 2 dekat depan. Okay, so bila 2 dekat lithium fluorida, so jadi Li ni pun ada berapa? 2 lah. So 2 kat belah kiri ada 1, sini 1, so kita darablah ni dengan 2 juga. So baru dapat 2 markah. Okay, ramai pelajar dia terlupa yang dia akan tulis F sahaja. Dia tak tulis F2 sebab cikgu tak tahulah, mungkin dia ingat tak mustahil lah, mungkin terlupa kan. Fluorine tu adalah gas halogen. Jadi
semua gas macam kumpulan 17 adalah duit atom duit atom, so dia mesti wujud sebagai F2. Okay, F2 gas. Boleh ke? Boleh? Okay, so kita pergi soalan yang terakhir untuk struktur. Okay, yang ni soalan SPM 2019, dia bagi peneutralan, dia bagi, okay boleh baca lah kat situ. Cuma kat sini cikgu nak mentionkan soalan yang pertama, dia tanya apakah perubahan warna larutan dalam kelalangkun pada takat akhir. Okay, kat sini adalah dia nak perubahan warna. Macam tadi cikgu bagi clue kan. Okay, jadi kat sini apakah perubahan warna bila kita buat eksperimen penceratan nak capai takat akhir. Kat sini dia gunakan penunjuk dia adalah penaftalin. So penaftalin kalau dalam larutan berakali warna dia apa? Merah jambu. Yes, merah jambu. Okay, so bila kita titratkan, apa perubahan dia? Tidak berwarna. Yes, kepada tidak berwarna. Itu kena mention kan. Kalau kamu tulis tidak berwarna saja memang salah. Okay, sebab soalan nak perubahan. Okay, yang kedua dia minta kamu buat pengiraan. Pengiraan ni kita guna inilah formula peneutralan kan, MA VA per A equal to MB VB per B. Ataupun nak guna yang pengiraan satu-satu tadi pun tak apa. Kita kira dulu bilangan mol, nisbah mol, kemudian kira balik MV per 1000. Okay, tapi kalau peneutralan kaedah penceratan kita guna dulu terus formula ni. Okay, jadi kat sini dia bagi isi padu ada 3. Jadi kita cari dululah purata kan. Isi padu purata. Okay, isi padu H2SO4. Cari purata dulu. Maknanya 12.40 tambah 12.50 tambah 12.60 bahagi dengan bagi apa? 3. So kamu dapat berapa? Kira dapat sentimeter padu. Kemudian masukkan balik dalam formula. Soalan nak apa? Kepekatan kalium hidroksida. Dia nak MB. Okay, jadi katalah kat sini kamu dah kira, nanti kiralah cikgu bagi nak cepat sikit. Okay, yang ni katalah kamu dapat X kan. Okay, jadi A tu untuk asid So kepekatan asid kita tahu ni, kepekatan asid gunakan maklumat yang dia bagi tu 0.2 kali dengan tadi isi padu kita dapat X. Okay, A ni apa? A ni adalah nisbah pada persamaan ni. Kita nampak 1 mol asid bertindak balas dengan apa? 2 mol alkali. So mol untuk asid adalah 1. Okay, kemudian kepekatan kita nak cari kan, kepekatan alkali. So isi padu alkali, berapa isi padu alkali? Diguna 25.0 kan. Okay, kali dengan 2. Kemudian kamu cari nilai X lah. Okay, boleh kan? Kamu cari nilai ni lah. Kita nak yang ni. Kepekatan natrium, kalium hidroksida. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh kan? Okay. Okay, kemudian cikgu nak sentuh sikit tentang soalan AC. Okay, so tu kita dah habis. Okay, soalan AC. Okay, contoh soalan dia minta bandingkan. Okay, so bila kita bandingkan, biasanya soalan bandingkan ni soalan kadar tindak balas lah. Dia bagi eksperimen set 1, 2, 3. Dia minta kita bandingkan dan terangkan mengikut teori pelanggaran. Okay, so jadi kat sini contohlah cikgu bagi soalan kadar tindak balas. Okay, eksperimen 1 dia kata 25 cm padu asid sulfurik dengan ketulan zinc, bertindak balas dengan ketulan zinc. Masa yang dia ambil adalah 90. Okay, yang ni 25 cm padu asid sulfurik tapi kepekatan dia berbeza. Kepekatan dia dah 0.4. Jadi kita nampak faktor kat sini, faktor apa? Perbezaan kepekatan kan. Okay, yang ketiga 25 cm padu 0.2 mol asid sulfurik dengan ketulan zinc juga, tetapi dia ada larutan 5 cm padu larutan kuprum 2 sulfat. Jadi kat sini kita tahu faktor apa kat sini? Mungkin. Kat sini 2 ni adalah kepekatan. Okay. So kita baca maklumat yang diberikan. Okay, kemudian apa soalan minta? Dia suruh kirakan. Hitung kadar tindak balas bagi set 1 dan set 2. Okay, markah yang diperuntukkan ni 12. Okay, jadi hitung kadar tindak balas ni biasanya pengiraan 2 markah sahaja.
Senang je kamu tekan kalkulator terus dapat jawapan kan. Okay, kemudian 10 markah ni adalah untuk kita ni terangkan jawapan anda berdasarkan teori pelanggaran. Ini yang kita nak. Okay, kita nak bandingkan set 1 dan set 2. So kita nampak set 1 dan set 2 ni adalah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan, dan set 1 dan set 3 ni adalah satu ada mangkin dan satu tidak ada mangkin. Okay, cuma cikgu nak nampak kamu macam ni kita nak buat pembahagian markah tu supaya jawapan kamu tu tak adalah kamu huraikan terlalu panjang kan. Maksud kamu ada point yang tepat dan betul. Okay, so contoh jawapannya cikgu dah siap-siap kat sini. Okay, so pengiraan kat sini tadi kita gunalah isi padu bahagi dengan masa lah. Nak kira kadar tindak balas kan. So kita dapat untuk dua-dua jawapan ni 1 markah. Okay, so unit mesti ada unit sentimeter padu per saat. Okay, so untuk yang soalan set 1 dan set 2 kita nampak kat situ. Okay, daripada pengiraan tu kita kata kadar tindak balas 2 lebih tinggi daripada set 1. Kat sini cikgu kata kena buat perbandingan set 2 dan set 1. Kita kena nyatakan kita bandingkan. Okay, baru dapat point yang pertama. Point ni lah 1 point kat sini. Sorry. Okay. Dan kita nampak faktor yang pengaruh itu adalah apa? Kepekatan asid sulfurik ataupun kepekatan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi dari set 1. Okay. So bila faktor ini yang point yang kedua lah. Yang kedua bagi penerangan tu. Okay. Yang ketiga adalah bila kepekatan cikgu rasa dah tahu kan tentang kadar tindak balas. Bila kepekatan kita mesti huraikan apa sebab dia. Kepekatan mesti kita mentionkan bilangan zarah per unit isi padu. Mesti ada per unit isi padu. Bilangan apa? Bilangan zarah dia adalah bilangan ion hidrogen. Dalam set 2 lebih tinggi kan sebab lebih pekat kan berbanding set 1. Kemudian kita nak huraikan teori pelanggaran mesti kita mentionkan frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran ni baru kita nyatakan apa zarah yang berlanggar. Macam mana nak nyatakan zarah berlanggar? Cikgu dah bagi tahu hari tu kita mesti rujuk kepada persamaan ion. So jadi kat sini persamaan ion dia kita nampak atom zinc. Zinc yang berlanggar dengan ion hidrogen. Dalam set 2 lebih tinggi. Dan bila dia frekuensi pelanggaran yang dihasilkan tu mesti berkesan. Baru kita mentionkan frekuensi pelanggaran berkesan antara zinc dan ion hidrogen set 2 lebih tinggi. Kadang-kadang yang kadar tindak balas ni pun ada yang dia mention lepas ni pun tak ada masalah. Ataupun yang nak mention awal pun tak ada masalah. Yang penting kamu ada 5 point kat situ untuk faktor kepekatan. Yang faktor mangkin, mangkin kita nampak kat sini kadar tindak balas set 3 lebih tinggi dari set 1. Dan kita kena nyata mangkin ni hadir di set mana. Mangkin ni hadir di dalam set 3. Sebab set 1 tak ada mangkin kan. Apa fungsi mangkin? Dia merendahkan tenaga pengaktifan. So bila merendahkan tenaga pengaktifan, lebih banyak zarah berlanggar untuk mencapai tenaga pengaktifan yang rendah. So kalau kita kita lukis gambar rajah tenaga kan. Tenaga. Kalau kita lukis ini yang tanpa makin, so yang ada makin ni mesti di bawah kan. So E dia tu dah rendah. Ini tenaga pengaktifan ni, ini adalah tenaga pengaktifan, ini tanpa makin. Macam kita dah buat satu shortcut kan, shortcut untuk laluan tu lebih cepat. Jadi kadar tindak balas tu lebih tinggi. Kemudian untuk makin kita tak perlu mentionkan frekuensi pelanggaran. Kita terus mentionkan frekuensi pelanggaran berkesan. Sebab dia dah berlanggar dah. Jadi kita nak frekuensi pelanggaran berkesan antara zinc dan ion hidrogen dalam set 3 lebih tinggi dari set 1. Boleh? So ini 5 point. So 5, 15, 10. Sorry, yang ni tadi memang 2 markah kat sini. Jadi kamu ada 12 markah untuk soalan essay ni. Tinggilah tu. Ada soalan tak setakat ni?
Ada soalan? Tak Ada. ada. Okey, ikut Okey, nanti boleh buat soalan. Okey, kemudian soalan yang melibatkan huraian eksperimen. Okey, bila hurai eksperimen, kita mesti nyatakan, kita mesti buat penerangan eksperimen dengan lengkap lah. Okey, macam mana nak buat, cikgu bagi kaedah ABC. Langkah eksperimen dan keputusan bergantung pada soalan. Ada soalan yang minta kamu buat kesimpulan. Okey, tengok pada soalan ni, cikgu bagi contoh. Okey, kaedah ABC tu apa? A tu adalah action, contoh action. Okey, ni pada prosedur pada langkah eksperimen. Okey, kaedah ni kita guna pada langkah eksperimen. Okey, A tu apa? Action. Kalau pepejal kita masukkan. Kalau cecair mesti ada perkataan sukat dan tuang. Kalau gas kita alihkan. Okey, A tu action, B tu bahan. Bahan apa kamu guna? Pepejal. Kalau pepejal mesti ada serbuk atau ketolan. Berapa gram? 1 gram, 2 gram. Okey, cecair mesti ada isi padu dan kepekatan. Mesti ada bersama isi padu dan kepekatan. Okey, ni yang cikgu nyatakan tadi. Okey, isi padu kamu boleh pilih antara range 20 hingga 100. Ini biasa kita boleh letak. Cikgu nak letak isi padu berapa? Letak je 50 cm padu. Kepekatan berapa? 0.1 hingga 2. Untuk kita buat eksperimen melibatkan larutan. Okey, kemudian C tu apa? C tu container lah. Kalau guna apa? Sukat menggunakan pinggan, tuang dalam bikar. Okey, so alat tu mesti tepat lah. Jangan sukat 50 lepas tu nak tuang dalam tabung uji. Memang tak kena lah kan. Jadi kalau tabung uji mesti kuantiti dia tak lebih dari 10 cm padu. Okey, so kaedah ni kita guna untuk kita huraikan eksperimen, langkah eksperimen, apa-apa yang soalan berilah. Okey, contoh. Okey, ni cikgu bagi contoh yang soalan huraian eksperimen yang melibatkan alloy. So kita nampak ini SPM 2018, alloy lebih keras daripada logam tulennya. Jadi eksperimen ni yang kita buat dalam makmal, itu gambar cikgu bagi. Okay, so eksperimen kat sini kita tahu dia nak alloy dan logam tulen. Jadi kamu boleh cadangkan apa alloy yang kamu nak gunakan dan apa logam tulen yang kita nak guna. Kita guna yang biasa kita gunalah. Okay, contoh logam tulen kita guna kuprum, alloy kita guna gangsa. Okay, dan eksperimen ni gambar rajah soalan tak nak lukis. Tapi kalau kamu lukis untuk kamu senang huraikan tak ada masalah. Kamu boleh lukis. Tapi kalau dia minta lukis, kena lukis dengan tepat lah. Macam gambar ni. Mesti ada label dan berfungsi lah. Okay. So soalan jawapannya cikgu step dia bola keluli dilekatkan pada blok kuprum. Okay. Kemudian kita guna apa? Pemberat 1 kilo. Digantung pada ketinggian 50 cm di atas blok kuprum. Pemberat dijatuhkan ke atas bola keluli. Kemudian diameter lekuk diukur. Kemudian kamu tak payah tulis balik untuk gangsa. Kita hanya mentionkan apa ni? Ulangi langkah 3 hingga 6 menggunakan blok gangsa. Ni kalau melibatkan bahan 2 atau lebih lah, kita hanya ayat last sekali pada eksperimen kita hanya tulis ulangi langkah 3 hingga 6 menggunakan blok gangsa. Okay, tak perlu nak salin balik semua kan. Okay, so kat sini contoh soal jawapan lah. Okay, kemudian kita boleh letakkan keputusan. Keputusan kamu tak perlu pun nak isi jawapan kat situ. Okay, so cuma kita soalan tadi dia minta buat kesimpulan kan. Jadi kesimpulan ni kita tahu gangsa ni lebih keras berbanding dengan kuprum. Okay, so dia minta lekuk pada blok gangsa lebih kecil. Okay, boleh. Ada soalan tak tekan ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita menghampiri 5 minit lagi. Okay. Ini soalan yang melibatkan larutan. Ni cikgu dah bagi masa kelas garam kan. Okay. So kat sini soalan ni SPM 2018. Okay, dia kata huraikan satu eksperimen menyediakan garam biasa natrium klorida di dalam makmal lah menggunakan asid dan alkali yang sesuai. So jadi kalau nak natrium klorida kita guna asid hidroklorik lah dengan bertindak balas dengan natrium hidroksida. So kita dapat natrium klorida dan air. So kat sini kita nampak digunakan asid kuat dan alkali kuat kan. Jadi cikgu kata kalau asid dan alkali kita mesti gunakan kaedah apa? Pentitratan. Kecuali asid dengan base baru kita panaskan kan. So ini tengok balik revision tajuk garam. Okay. Cuma cikgu nak mention kat sini, okay, macam tadi yang cikgu kata guna kaedah ABC kan.
Okay, so A tu apa? A tu adalah action kita. Sukat tu berapa? Inilah sukat 50 cm padu 1.0 mol desimeter negatif 3. Okay, B tu adalah bahan kita. So ini adalah bahan. Ke dalam mana? Masukkan ke dalam kelalangkun. C tu adalah container. Okay. Itu maksudnya kaedah ABC. So kamu boleh guna kaedah ni untuk kamu plan soalan eksperimen dalam soalan AC. Okay, kemudian tambah beberapa titis penaftalin. Sini cikgu ambil nota yang cikgu dah beri hari tu lah masa kelas cikgu. Okay, kemudian masukkan 1 cm padu. Okay, macam asid hidroklorik kita letak dalam burette kan. Jadi kita tak suka isi padu dia. So kita hanya mentionkan kepekatan saja. So kepekatan ni kita guna yang kuat lah sikit, 1.0 mol desimeter negatif 3. Kemudian kita rekod bacaan yang pertama V1. Okay, kemudian kita titratkan, okay, dan kita tengok warna pink tu bertukar menjadi tidak berwarna. Kemudian kita rekod bacaan akhir burette V2. Tak perlu pun kamu nak letak mention berapa isi padu. Kalau letak pun tak ada masalah, tapi jangan salah lah. Kita letak V2. Kemudian nak kira isi padu adalah V2 tolak V1. Okay, kemudian garam yang terhasil tu kita panaskan dan kita pindah dalam bikar dan kita panaskan sampai tepu. Kemudian kita terus dapat garam yang kita dapat tu kan larutan ni kan, natrium klorida. So jadi kita hanya dapat panaskan dan nampak hablo putih terbentuk dan keringkan garam tu. Ini cikgu tak nak pergi dah sebab kita dah belajar hari tu kan. So boleh guna akronim yang cikgu bagi kat situ. Cuma kat sini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak jawab soalan menghuraikan eksperimen dalam soalan AC. Jadi soalan AC ni kalau kamu betul-betul kuasai, kamu memang akan dapat markah yang tinggi lah. Okay, soalan AC. So jadi tu sajalah kot. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak? Ada. Tak ada?